Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak berapa jam lagi, rakyat Malaysia akan celebrate Merdeka Day. Hari Merdeka. Apa dia Merdeka Day ni? Merdeka Day ialah hari bendera Union Jack diturunkan dan bendera Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Ni, Union Jack yang dekat topi saya ni. Union Jack ni diturunkan selepas lebih dari 200 tahun pemerintahan British. Dan bendera baru, bendera Persekutuan Tanah Melayu, bendera Malaya, dinaikkan untuk menggantikan Union Jack. Itu kita panggil Merdeka Day. Hari Merdeka. Apa maksud merdeka? Dan betul ke Malaysia ni sudah merdeka? Saya masih ingat. Saya masa tu 7 tahun. Hari Merdeka. Dan saya masih boleh ingat saya berdiri dekat Dataran Merdeka. Masa tu kita panggil Padang Selangor Club. Selangor Club Padang. Dan kita menyaksi bendera Union Jack ni, yang kat topi saya ni diturunkan dan diganti dengan bendera baru. The Stars and Stripes. Kalau Amerika dia kata Stars and Stripes. Tapi kita ada Star, Stripe and Moon. Tambah sikit. Saya dengan mak saya, ayah saya, adik saya dan saya ingat lagi, saya umur 7 baru tu. Umur 7 tahun tu sama umur dengan cucu saya yang ke-6. My youngest cucu, 7 years old. Dan mak saya kata, habislah Malaysia. Saya pun terkejut. Mak saya komen, it's better the British government continue to rule this country rather than let the locals take over. They will destroy this country. Mak saya bukanlah prejudice sangat. Dia kahwin Melayu. Tapi pandangan dia, opinion dia berpandu kepada sejarah. Betul. Sesuatu negara di bawah penjajahan kuasa besar tak baik. Kuasa besar tu akan rompak kekayaan negara tu dan akan mengamalkan diskriminasi di India, di merata lah. Tapi apabila lokal ambil alih, rakyat tempatan ataupun warga negara ambil alih, banyak kali dalam sejarah negara tu rosak. Jadi bila kita bandingkan dengan kerosakan yang dibawa oleh penjajah, banding dengan kerosakan yang juga dibawa oleh kerajaan tempatan, kerajaan merdeka, maka kita nampak lebih kurang. Orang kulit putih ke, kulit apa sekalipun, bila dia memerintah negara kita sebagai colonial masters atau penjajah, rosak. Tapi sekurang-kurangnya dia orang ni ada sistem. Misalnya British. Bila dia memerintah Malaya dulu, they introduce an education system, administrative system, legal system. Yang penting sekali education system, persekolahan dan sebagainya. They even build railway. So maknanya ada kebaikan. Semasa penjajah mentadbir negara. Ada keburukan jugalah. Tapi kita balance, kita imbang di antara kebaikan yang dia bawa dan keburukan. Iaitu dia buat ni semua untuk nak kayakan negara kita supaya mereka boleh dapat kekayaan itu. British, dia mari tanam getah, tanam kelapa sawit, tanam koko. Dia buat ni lombong bijih timah. Bukan untuk nak memajukan orang Melayu ataupun orang Cina, India, Malaysia di Malaya dulu, tak. Untuk memajukan diri mereka sendiri. Mereka nak kaya.
So, untuk nak kayakan mereka, mereka kena kayakan kita dulu. Dia macam ni. Kalau kita nak perah susu lembu, we must feed the cow. Kita kena bagi lembu tu makan. Bila lembu tu dah gemuk, baru kita perah tetek lembu tu, the cow's tits tu, baru kita squeeze untuk mendapatkan susu. Kalau tengok negara-negara di mana mereka menghadapi drought misalnya. They got drought. The crops cannot grow. Air tak ada. You tengok lembu semua kurus. Lembu semua nampak tulang tau. Kalau tengok lembu tu, tulang dengan kulit. Daging tak ada. Cuma kurang di tulang dan kulit. Dan kalau nak pergi perah, tak ada apa keluar. The tits are dry. Tetek dia tu kering. Tak ada apa. So, kita kena bagi lembu tu makan. Gemukkan lembu tu. Bila gemuk, baru kita perah lah maknanya. Ataupun kita nak sembelih lembu tu untuk daging pun. Kenalah, janganlah lembu kurus. Tinggal tulang. Kena lembu gemuk. Banyak daging, banyak lemak. Jadi, kalau kita nak sembelih pun tak apa. Kalau kita nak perah dia punya susu pun tak apa. So, British tu bila dia memerintah Malaya dulu, bukan dia orang baik hati, tak. British ni actually banyak busuk hati. Kalau duduk kat sini boleh tahu British ni bukan semua bagus. Saya tengok banyak British ni, tak guna pula dia orang ni. Nampak aja kulit putih ni, tapi kulit putih ni kadang-kadang teruk pada orang kulit lain, you know. Perangai dia orang ni. So, they fatten the country. Dia bagi gemuk negara supaya dia boleh tumpang rahmat. Tumpang nikmat dari negara yang kaya. That's all. Tapi sekurang-kurangnya British ni, dia kayakan Malaya supaya mereka boleh tumpang kekayaan. Itu saja. So, anyhow, balik ke ini isu merdeka. Apabila mak saya cakap macam tu, saya, rasa, nampaknya mak saya pun colonialist mentality lah. Colonialist. Tapi, lama-kelamaan kita nampak bahawasanya Malaya ni, kemudian Malaysia ni, di bawah pemerintahan orang tempatan, warga negara sendiri, taklah begitu baik banding dengan masa zaman British dulu. Walaupun British, macam saya kata tadi, ada keburukan, tapi nampak kebaikan pun banyak juga tau. Tapi apabila orang lokal ni, memerintah, mereka pula nampaknya teruk pada kolonialis, teruk daripada penjajah. So sekarang ni saya duk tanya, ialah 66 tahun dulu saya menyaksikan merdeka. 66 tahun dulu. Ramai orang yang duk tonton video ni belum lahir lagi. Ada orang mak bapak you pun mungkin baru lahir. Mungkin belum bersunat lagi pun mak bapak you. So, the question is, 66 years merdeka. Apa yang kita tercapai? Okeylah kita celebrate besok ni. Celebrate hari bendera Union Jack diturunkan dan digantikan dengan bendera Stars, Stripes and Moon. Jalur gemilang ataupun bendera Malaysia. Tapi lain pada tu, apa dia yang kita boleh celebrate yang sebenarnya? Celebrate turun bendera ni, turun bendera Union Jack, naik bendera Malaya. Itu je kita celebrate besok. The raising of the new flag to replace the Union Jack. Is that all we are celebrating? Apa lagi boleh kita celebrate? Kita kata kita celebrate merdeka. Betul ke kita merdeka ni? Kita kata kita celebrate hari penjajah. The colonial masters leave the country. Colonial masters yang leave the country itu hanya diganti dengan colonial masters baru. We are still dijajah, masih dijajah. Cuma dulu kita dijajah oleh kulit putih, sekarang kita dijajah oleh kulit coklat, brown skin.
Saya selalu kata dari dulu, the Malays are brown skin Englishmen. Tu je. Cuma kita tukar warna kulit. The English go home. The brown skin Englishmen take over. We are still colonized. In fact, zaman British, taklah seteruk macam sekarang. Tengok, hari ni Mahathir dipanggil di soal siasat dalam berapa bulan ni semenjak kerajaan baru ambil alih ni. 9 bulan kerajaan gabungan. Kerajaan Madani. Kerajaan perpaduan. Kononlah. Madani, compassionate. Perpaduan, united. Ini kerajaan gabungan. Hari ini Zaid Hamidi kata, Presiden UMNO Timbalan Perdana Menteri, dia kata dia tidak akan berpakat atau bertolak ansur dengan mereka yang dia anggap sebagai pengkhianat. So, hari itu kata Titah Agung kita suruh bersatu. Titah Agung semua parti kena join gabungan kerajaan. Gabungan kerajaan perpaduan atau Madani. Hari ini Zaid Hamidi kata dia tidak akan bertolak ansur atau bekerjasama. Bukankah melanggar Titah Agung ni? Zaid Hamidi ni. Lawan Agung ke? So isi cakap ni berputar-putar, berbelit-belit. So anyway, kononnya kerajaan merdeka. Adakah kita merdeka? Apa maksud merdeka? Merdeka ni kebebasan, freedom. Freedom of choice, freedom of speech, freedom of thought. Freedom untuk baca apa saja buku kita nak. Biar buku sebab, kalau buku tu pasal komunis ke, buku tu pasal Zionis ke, buku tu pasal kapitalism ke, it's okay. Di England ni, tiap-tiap tahun saya ambil kursus. Every year, saya alternate. 1 year, saya ambil kursus Oxford. The following year, kursus Cambridge. Ni 2 minggu lagi kursus baru saya start ni di Oxford. I'm taking this year's course. I'm taking the War of the Roses. The War of the Roses, the period between civil war lah di antara royal houses in England. So maknanya we are free here di England ni. Di England ni we are free to read anything. Kita boleh baca buku pasal atheism. Kita boleh baca buku atas the history of Christianity. Sejarah Christianity. Bagaimana bermula agama Kristian dan sebagainya. Dia tidak kata ni Christianity itu datang dari Tuhan. Tidak. Dia kata Christianity ni is a political movement. Kita boleh baca buku pasal Islam. The political Islam, how Prophet Muhammad was actually not just a religious leader, but a political and military leader. Nabi Muhammad SAW bukan pemimpin agama, tapi pemimpin politik dan pemimpin military. Dan bagaimana Nabi Muhammad juga membina ekonomi orang Islam di Madinah. So he's everything. Nabi Muhammad bukan tok lebay. Nabi Muhammad pemimpin pada keseluruhannya. Termasuk bidang ekonomi, bidang pentadbiran, bidang military, dan of course juga bidang agama. Ini semua kita belajar. Malaysia kita tak belajar ni semua. Semua ini tak boleh dah pakai jam warna-warni, rainbow pun tak boleh. Macam-macam. So kita yang sebenar, kalau kaji betul-betul, dia punya definition atau definasi merdeka, kita tidak merdeka di Malaysia. We are not independent. We are not merdeka. Kita hanya mengganti penjajah kulit putih dengan penjajah kulit hitam.
or coklat. Dibantu juga dengan kulit kuning juga. So that is the reality. That is the Merdeka. Dan saya ingat lagi berdiri di Kelab Dataran Merdeka ataupun Selangor Club Padang. Melihat turunnya bendera. Dan ramalan mak saya, habislah Malaysia. Kita British balik, serah kuasa kepada orang tempatan. This country will be ruined. Arwah mak saya cakap. Mak saya mati kat England. Dia dikebumi di sini. Bersama dengan atuk saya. Atuk belah mak saya lah. Kedua-dua mati sini. Kebumi di sini. Dan ramai keluarga saya sebelum ni. Juga. Saya pun umur 73. Nak masuk 74. Tahun depan. Kemungkinan besar saya tak balik dan saya juga akan mati sini dan akan dikebumi. Tak tahulah dengan mak saya dekat London atau sini di Manchester. Senang keluarga saya melawat dan sebagainya. So I don't know. Mati ni mari bila-bila. Besok ke malam ni ke pun mungkin. So this is the situation bila saya duduk sini dah 14 tahun tau saya duduk sini dan saya tengok perkembangan di Malaysia. Masa saya keluar dulu tahun 2009 until today, keadaan di Malaysia ni bertambah teruk. The situation in Malaysia is getting worse and worse. And kita ni macam lembu bodoh. Kita duk celebrate Hari Merdeka. Duk melaung, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka hanya apa? Tukar bendera. Bendera Union Jack ganti dengan bendera Stars and Stripes. Itu aja. Nothing more than that. Merdeka mesti ada extra tau. Benda kelebihan. But as it is now, saya tengok tak ada. Zaman British dulu sama. Setakat kita boleh bersuara. In fact, zaman British dulu, banyak ada lagi kebebasan tau. Kita nak berceramah dalam masjid. Kita nak syarah dalam masjid. Kita nak berpolitik dalam masjid. Kita nak mengadakan ni ceramah. Banyak boleh buat tu zaman British dulu. Tanyalah ni dah veteran politik ni. Baik UMNO, baik apa. Mereka dulu menjelajah seluruh Malaysia. Memberi ceramah. Memberitahu rakyat kita kena bersatu. Kita kena menyokong UMNO. Sebab UMNO nak memperjuangkan merdeka. Kita nak ambil alih kuasa di negeri, di negara kita ini. Tak ada pula report polis. Tak ada pula dipanggil. Macam Mahathir hari ni dipanggil untuk kenyataan diambil. Polis nak rekod statement dia. Sebab dia ceramah tentang perpaduan Melayu. Orang UMNO dulu jelajah seluruh Malaysia. Dari utara ke selatan ke pantai timur. Mereka ceramah tentang perpaduan, tentang merdeka, tentang mengambil alih kuasa dari penjajah British. Tak ada pun dipanggil polis lah, ditangkap lah, dibawa ke mahkamah untuk di-charge lah. Macam-macam hari ni. Masa British pun taklah seteruk macam ni. Tanyalah orang yang veteran umur 70, umur 80 macam saya ni. Banyak lagi tau kebebasan. Taklah macam sekarang ni. Semua tak boleh buat. Ini tak boleh, itu tak boleh. Cakap sikit aja kena. Tindakan diambil. Kalau macam ni lah, merdeka lah. Kalau macam ni, jenis merdeka, the type of merdeka yang kita ada macam ni sekarang, lebih baik kita tak merdeka. Lebih baik Malaya ni masih di bawah British. Walaupun British ni merompak negara kita, mengambil kekayaan kita. Tapi sebelum British merompak kita ni, dia membuat Malaysia. Kita dok kata, ni kerajaan Selangor ni, tengoklah kemajuan dalam Selangor. You tengoklah Pidang,
Penang maju, Perak, Johor, semua maju. Sebab apa? Sebab bukan kerajaan PAS. Kalau kerajaan PAS tu, akan jadi macam Kelantan Terengganu lah. Penang, Perak, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, semua akan jadi macam Terengganu Kelantan. Sekira PAS yang memerintah. Kepala otak engkau lah. Kemajuan yang engkau bangga sangat tu. Yang engkau boasting kuat sangat tu. Kemajuan tu dibawa oleh British. British yang majukan Pantai Barat. Bukan UMNO. Bukan DAP. Bukan PKR. British. Masa kita dah merdeka, dah maju, dah. Yang korang semua duk claim, kemajuan di Penang lah. Itu British. British yang majukan tu. Lepas tu, lepas merdeka, kita ambil alih je. Rel kereta api dah ada. Airport dah ada. Estate dah ada. Cuma mungkin yang kilang-kilang tu. Kilang tu pun bukan orang lokal. Kilang tu pelabur asing. Pelabur asing yang bina kilang. Bukan DAP bina. Bukan UMNO bina. Bukan PKR yang bina. Tak. Foreign investors yang bina. Yang kau ni proud sangat. Oh, Penang maju. Penang maju. Okey, cubalah kata tak. Semua pelabur asing tu tutup kilang. Balik ke negara mereka. Apa ada Penang? Penang ada apa? Penang boleh maju ke? Ramai orang keluar dari Penang. Dah tak ada kerja, kilang semua tutup. Cuba tutup semua kilang kat Penang. Kilang hak asing tu. Kepunyaan orang asing tu. Tutup semua kilang, biar tak ada kilang. Kita bagi kilang orang lokal saja. Orang Cina DAP saja. Banyak mana kilang kat Penang dah lepas ni? Penang akan lingkup. It's all foreigners yang majukan Penang. And sebelum tu British. Bukan Cina DAP tau. So, dia orang ni duk buat macam konon, oh, ini usaha dia orang. Inilah mentaliti Malaysia yang sudah merdeka, yang lebih teruk dari masa zaman kita dijajah oleh kuasa asing. Assalamualaikum. Salam sejahtera.